So yang ni 192.168.1.2 berapa? 250 kan. Kita letak 250/24 192.168.1.250/24. Ni LAN 1 punya. Yang LAN 1 dekat mana? Ni. Yang ni LAN 1. Sini punya LAN 1. Admin office. Kan? LAN 1 kan? Ni admin office. LAN 1/0 punya address. Network address dia. Okey. Maknanya yang sekarang ni LAN 1 sahaja yang boleh akses. Sekarang. Okey. Cuma LAN 1 sahaja boleh akses. Unless kalau yang ini kita tukar jadi apa tu, yang switch yang multi layer punya catalyst switch. Okey. So, sekarang tapi yang lain tu boleh bagi. Ini satu, ni 251. Sorry. Stop. Tak. Ni saya nak klik yang bawah tu. Ni. Ni pada 251/24 LAN 1 punya. Oh, kena bagi full lah. Nanti sebab dia tak nampak yang ni kan. 192.168.168. Okey, .1. Semua-semua. DHCP ni dia server dia. Yang bagi address dekat PC yang dalam LAN 1 sahaja. Sebab kita masih letak dalam LAN 1 kan. .1 kan. .1.251 di .1 LAN 1/24 dekat sini. So yang ini kita guna, ini semua-semua dekat LAN 1 192.168.1.252/24. Kalau nak bagi semua access tu kena letak multi layer switch dekat sini. So sekarang kita HTTP, kita dah boleh on lah dia punya tu servis dia. Kita dah boleh on. Yang ini adalah kan HTTP server kan, servis tu kita on kan. Ni HTTP kita on kan, HTTP on. So sekarang dia dah running dengan HTTPS punya, dia dah running. Ini kita dah install dia punya untuk web server punya program dah install. Sini dah okey lah. Okey. So sekarang kita dah boleh akses lah. Kita kena ping daripada sini. Kita ping pergi dekat sini. Dia sukses ke tak? Sukses kan? Lagi sekali try. Okay. Sukses kan? So daripada sini kita dah boleh akses sini. Daripada ni kita dah boleh akses HTTP server tu. Pergi dekat browser, buka browser, dan kita masukkan dia punya IP dia 192.168 apa .1 250 250 kan. Okay, 250 kan. So then kita nak enter je, dapat tak? So Cisco packet address dia keluar dia punya IP address. Okay, kita nak ubah yang IP address dia tu. IP address ni kita ubah sikit. Kita setelah yang ni Cisco packet tracer ni kita ubah jadi DIT20707. Okay, try. Jadi dekat sini, dekat dia punya index HTML ni kita ubah. Kita ubah je, edit. Dia ada image juga kat situ. So kita just ubah dia punya tu. Cisco packet tracer ni kita tukar kepada DIT20703. Okay. Alright. .com. So then kita save. Okay, yes. Lepas tu kita test balik. Okay, save. Yes. Lepas tu kita test balik. Kita dekat sini and then kita refresh ni. Okay, refresh ni. Kita enter balik. Dia keluar tak? Datacom and network. Keluar So yang ini HTTP dah running dah. Cuma sekarang ni kalau nak bagi yang lain boleh, supaya boleh akses macam mana? Contohnya yang ni daripada sini LAN marketing ni ada dia apa? Multi-layer switch. So kita kena tukar yang ini kepada multi-layer switch. Okay. Tapi yang ini masuk dekat LED 5 PBL1. Okay. So yang ni pun sama juga DHCP telnet. Yang telnet tu kita just telnet je, configure services dia. Yang ini under telnet TFTP. Bukan ni ni FTP.
telnet server. Sini tak ada ni telnet server ni. Cuma FTP je. Telnet FTP. Cuma telnet file transfer, bukan telnet lah. Ni FTP server ni, bukan telnet. FTP. Telnet tak ada. Okay. Tapi kita boleh buat telnet. Kalau ni nak dekat server kan, kita beli telnet kan. Okay. Kita beli telnet server. Tapi untuk simulation ni tak ada dia bagilah. Tadi yang sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana nak buat telnet server dekat mana. Kita create telnet server service dekat switch kan. Okay. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay. So dekat sini FTP boleh kita onkan FTP, kita onkan, and then read, write, read, delete, rename, and then list. List ni dir, rename ni kita rename, rename command, command untuk Windows lah punya tu. Delete kita delete, delete. Read ni kita buka file dia, and then write ni, read ni kita buka file dia lah. Read buka opening file. Okay. And then write ni kita create new. Okay. So dia punya password dia ialah username dan password dia. Username Cisco, password Cisco. Read, write, delete, rename, and then list. Okay. So ataupun kalau kita nak create yang baru punya, ni semua dah ada baru punya, cuma kita letak DAT yang password dia 20303 pun boleh juga. Kita add new, dia akan masuk ya, username, password, read, write, delete, rename, and then so, ni dia punya tu. Okay, file dia dekat sini ada file. So kita boleh create file lah. Okay, so kita try daripada sini PC yang kedua ni, pergi dekat command prompt, and then kita kita kena read dulu server. Kita ping dulu server tu 192.168.1.250 FTP 52. Okay, kita ping. Belum set lagi IP nya. Okay, so 192.168.1.252. Okay, /24. So kita check balik kat sini. Kelas 75 dah ada dah. Lagi sekali ke dah ada kan. So sekarang kita nak kita nak transfer file. Macam mana nak transfer file? Tapi kita dir dulu lah. Okay, dir dulu. Dir kita boleh dapat dekat situ. Dia ada satu file dekat situ namanya sample.txt. Kita create new. Oh, ni dekat dalam dia punya tu komputer. Ni dekat dalam komputer. Tak boleh ni. Kita transfer file. Saya tak tahu dia punya tu command dia. Kita create file dulu dekat sini. Okay, create new file. Kita copy yang file ni, make new file. Kita just copy je sample.file ni, kita rename. Copy sample file. Tak tahu lah ni dia boleh ke tak boleh. Txt to my file, the text, and valid command. Macam mana dia punya nak copy dah tahu. Okay, exit FTP. Okay, FTP ada dekat situ. Transfer file. Okay, Ctrl C. FTP file transfer question mark, file transfer question mark. FTP request could not be found. Tak boleh. FTP
Tengok ada copy punya tak, copy new file ID. Okay, next step, copy cd, delete, dia exit FTP. Saya nak create file dulu dekat sini and then masukkan dekat dalam FTP server. Tapi dekat FTP server ni dia dah ada file dah ni. Kalau kita dir, dia ada file dah, sample file. Kalau rename dia boleh tak ada sample file, the text to my file, the text. Tak boleh. Kalau copy pun tak boleh juga. But anyway, kita pergi, kita try sini FTP. Kita FTP file transfer yang sample ni, mungkin boleh dapat. Kita try delete lah yang situ. Kita try delete yang dekat sini sample file ni. Kita try delete dia. Kita try delete sample file. Delete sample file .txt dir. Dah tak ada kan, dah kosong kan. Sekarang kita nak copy daripada sini FTP sample file .txt to 192.168 FTP 192.168.1.252. Okay. Cisco and then Cisco. Okay, FTP. Nak hantar file, guna put dengan get biasanya. Put sample file .txt. So waiting sample.txt file transfer in progress complete. Dah ada dah. Okay. Tadi kita dah delete kan. So sekarang kita pergi dekat tu server ni, tengok balik dia ada tak. Kita dir. Tadi kita dir dah kosong kan. Dir tak ada filenya. Sebelum tu ada, tapi kita dah delete kan. Kan? Kita dah delete file ni, dah delete. Ni tadi ada, kita dah delete, kita dir kosong. So sekarang kita nak dir semula. Dia ada ke tak? Ada tak? Oh, tak ada. Tak ada lagi. Somewhere, dia mesti somewhere tu. Tapi dah ada dah tadi, dah kita dah hantar dah dekat sini. Tapi betul tak tu FT52 tu? Betul dah 52. Connected, welcome to FTP. Okay, dah ada. Need password, okay. Login, passive mode, FTP put. Dah ada dah. Sepatutnya dah okey dah ni. Okay. Kita try lagi sekali. Put saya tak tahu sama ada betul tak, tapi dah betul writing file dah ni. Kita sample file. Dah okey dah tu. So ni back copy, dah copy dah. So kita directory dir. Dir ada dah tu. Kita sekarang ni dekat FTP, mana kita dah ada dekat mana? Dekat, tapi tak kan? Listing FTP directory, betul lah. Dah ada dekat situ dah, sample file. Kalau nak exit, kita just quit ya. Exit, quit. Okay, exit pakai quit. Lepas tu kita create new directory. Cuba directory mkdir my directory, my dir, and then kita FTP ni server Cisco, kita pakai ni pula yang ni DAT and then 20703. okey ada.
Dan dir, okey, kita masukkan directory tu, kita put directory, boleh tak? My dir. Oh, tak boleh, terlepas my directory. Dia tak boleh. Saya Ctrl C. Ctrl C je dia. Anyway, kita dah buat kan? Dah boleh dah tu. So yang ini simple je. Kita dah test configuration, kita dah bagi IP, kita dah test configuration. IP untuk server apa tadi? LAN 1 punya. Kalau nak bagi LAN 2, LAN 3, LAN 4, boleh access, kita kena pakai tu. So ni dia. So bridging. Tadi kita dapat bridging juga. Kita ada berapa LAN? LAN 2, LAN 2 kan? Ni ada LAN 5. So kita kena ada router untuk kita nak supaya kita boleh link antara dua tu. Router. Contohnya LAN 2, PC 3 ni, PC 1 pergi dekat PC 2 dekat LAN 5 boleh. Kena pakai router tapi. Ni router. Okey. Router ataupun switch, multi-layered switch boleh, ataupun kita tukar IP address. Tapi nak tukar IP address ni tak boleh, kita tak dibenarkan suka tukar suka-suka. Sebab apa? Yang ini contohnya yang kita punya IP address ni kan, dia dah standardise kan. Yang untuk student punya, dia ada range dia. Bila awal masuk dekat dalam network je, connected to network through DHCP, so dia akan bagi IP address. Dia bukannya maknanya kita tak boleh letak suka-suka lah. Kalau kita letak ikut kita, nanti dia tak dapat connect dekat tu. Cara dia kita tukar dulu kalau nak. Macam saya punya sekarang ni, IP address saya tekan CMD, command prompt, IP config. Okay. So saya punya IP sekarang ialah 10.5.142.232. Dia punya net mask ni berapa? 255.255.248. Okay, 248 ni dia selepas kelas B punya, sebelum kelas C, full class. Okay. So dia guna berapa 248 ni? Slash berapa? Calculator. Dia slow sikit lah komputer saya ni. Calculator berapa? Slash berapa? Decimal 248. Dia pakai berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. 16 campur 5 berapa? 21 kan? Dia guna slash 21. Okay? Dia guna slash 21. Ni. So sekarang ni, yang ini ni, simple je. Tadi awak kena buat apa? Cuma yang ini kita belum boleh lagi. Awak guna satu je dulu yang slash 16 nya. Awak tukarkan kepada slash 16, dia akan dapat ini. So tukarkan yang ini kepada slash 16. So change to LAN berbeza. LAN berbeza, dia tengok dua oktet yang pertama sama ke tak sama. Kalau sama, dia boleh sambung. Dan 16. Contohnya dekat sini kan, awak punya LAN dah berubah jadi 192.168.2 tu kan, .0.0/16. Okay, slash 16. Jadi dia akan tengok 16, dia ambil dua yang pertama, dua oktet 192 dengan 108. Dekat sini pun kalau nak tukar ke 16 juga, dia akan jadi slash 5 kan, .5 kan, .5. Tapi bila dia tengok 16, dua oktet saja, sama tak sama? Sama. Dia guna dua oktet saja, maka sama. Kalau sama, LAN A dengan B, dia boleh gunakan. Boleh? Sama lah yang kita buat tadi. Ini kan, ni LAN 3 kan, dengan sini kan, LAN 2 kan. So dekat sini kalau tukar LAN 2 kepada LAN 5 pun boleh juga. 5.2. Dekat sini berapa? 2. Oh, lepas tu dekat sini 5 lah. So yang ini apa? 2 lah kan, balik semula. Sini yang ni, sini 5. Sama lah kan. So then bila awak test, delete, test, ni ke sini, sukses kan? Sama. Okay.
So next, yang ni dah selesai. Trunking. Untuk trunking, yang trunking ni sebenarnya kalau tengok dekat sini actual punya port tu, okey. Awak tengok dekat VLAN. Dekat VLAN tu. Awak tengok semua satu kan? Semua satu. Kalau kita nak buat trunking dengan bridging untuk line-line punya LAN, contohnya dekat sini kan. Ni untuk LAN 3 kan, LAN 3. Kita sebenarnya connected dekat port berapa ni? Dekat port 3. LAN 3. Dekat sini LAN 3 kita connected dekat port 3 juga dekat sini. Jadi by right sepatutnya kan port 3 ni kita kena bagi dekat VLAN 3. So dekat sini kita kena create VLAN dulu untuk nak bagi dia dedicated port. Dan kalau kita nak bagi yang dekat sini khusus untuk VLAN 3 sahaja, kita kena bagi yang ini ni bridge ni gigabit 1 ni by right kita letak yang sinilah. Kita ambil yang 22 23. Yang sini pun kita ambil 23. Sini kita pun kita ambil 23. Dua-dua ni yang 23 ni kalau kita bagi dekat VLAN 3, yang lain semua ni VLAN. Jadi yang dua ni sebab dia satu switch saja, kita dah tak sebut LAN sebenarnya, kita sebut VLAN. Dia kalau LAN tu masing-masing punya switch. Sebab dia satu LAN physically connected dekat situ, kita tak boleh sebut LAN, kita kena sebut VLAN. Jadi kalau katalah tengok sini, yang bridge ni, bridge ni kita bagi dedicated punya port ni untuk VLAN 3. Okey, by right VLAN lah kan, kita letaklah VLAN. Okey, VLAN 3 dengan VLAN 3 ada satu switch dia kat sini, ada banyak ni kan. VLAN 3 yang ini kita kena bagi VLAN 3 punya port ni. Yang port ni pun sama 23 ni. Yang 3 port ni, port 3 pun VLAN 3. Jadi bila kita bagi dedicated punya VLAN, yang lain ni semua tak boleh nak akses. Okay? Sebab ni bukan dia punya. Sekarang kita boleh akses sebab apa? Tengok yang port 23 up dan VLAN 1. Semua VLAN 1. Jadi semua boleh share. Okay? So sekarang kita try. Yang ini kita pergi dekat CLI config. Kalau sebelum ni kan dekat switch kena buat apa? Enable. Boleh apa? Nak pergi dekat configuration enable tab, dia akan dapat hash. Lepas tu config terminal T. Okay, baru kita create VLAN. Okay, yang ini VLAN 3. Kita boleh namakan dia VLAN 03. VLAN HR lah, HR VLAN. Boleh kita name. Kita boleh namakan tapi tak payahlah. Okay, VLAN 3. Okay, so then kita dah masuk VLAN 3. Okay, ni kita create VLAN 3. Lepas tu VLAN 3 ni kita kena bagi dekat port 3. Okay, so kita exit. Okay, lepas tu kita pilih port interface. Okay, interface FA 0/3 yang port 3 punya. Okay, ingat tak dekat sini ni port berapa? Kita nak port 3, kita nak bagi dekat VLAN 3. Okay, so pilih interface dulu. Lepas tu kita bagi dia dekat port 3. Switch port, access switch port, access VLAN 3. Kita bagi dekat VLAN 3. Yang ini access punya, access mode, bukan trunk. Okay, so sekarang no shutdown. Dia untuk kita aktifkan, sebenarnya tak perlu pun ni, dia memang dah aktif dah. Bila sambung je dah okey dah. So then kita sekarang tengok dekat dia punya tu exit.
untuk exit lagi sekali ataupun control C je exit. Okay, and then kita nak tengok dia punya interface nya, show VLAN. So interface pun boleh juga. Kita nak tengok VLAN punya tu, show VLAN. So sekarang kita dah ada VLAN, dia ada 3. Dia ada VLAN 1, VLAN 3. Dan VLAN 3 kita dah letak dekat dalam dia tu port 3. Sekarang kita nak letak lagi port 23. Yang ini port 23, VLAN 3 ni kan, port 23. So kaedah dia buat simple je, pergi config. Yang tadi kan susah pakai itu kan, pakai command kan, pergi dekat VLAN database. Sekarang kita dah ada VLAN sini kan, dah ada dah kan. Kalau kita nak create VLAN 2 contohnya, tak taruh VLAN 2, kita create new VLAN. Ni kalau kita nak create new VLAN lah. Tapi kita bukan nak create new VLAN, kita nak assign port 23 tadi kan, pergi dekat fast ethernet. So untuk fast ethernet, dia pilih fast ethernet dulu. Okay, nampak macam yang tadi kita pilih fast ethernet port 03 kan, sama. Lepas tu kita assign dia, ni access, ni bukan access, ni nama dia trunk. Kalau access untuk bridge satu sahaja, kalau trunk untuk lebih daripada 2. Buat bahasa ni kita ambil access dululah. Okay, lebih daripada 2 VLAN, nama dia trunk. Ini dia akan share dia punya bridge. Macam tadi saya bagi tahu tu kan, sharing 3, HR, marketing kan. So kita kena access untuk hanya untuk satu VLAN saja, HR saja. Dan yang ini kita bagi dekat mana? VLAN 3. Okay, so then okay, yang ini dah okay. So nampak tak? Discover fast ethernet, VLAN 3, switch, native VLAN mismatch, tak apa. So ni dah okay. Kalau kita tengok dia punya command dia ialah kita pilih 23 switch port access VLAN 3. So dah okay lah. Ni dah okay lah ni. Dan dia hijau pun kan. Dekat sini pun sama juga. Yang ini apa? Port 3 sini, port 23. So simple. Kat sini kita create dia punya VLAN dulu. VLAN database belum ada, 3 ni baru 1, add 3, and then VLAN 3 nama dia. Okay, kita add. So kalau kita bagi nama dia tu ialah VLAN 3, name VLAN 3 tadi, tapi saya buat tadi tak lepas kan. Okay, so lepas tu kita pergi dekat port 23. Lepas tu kita bagi dia access, and then VLAN ke VLAN 3. Okay, so then sekarang dah okay, access port access VLAN 3. Okay, sama lah macam tadi kan. Okay, dah. Okay, dah selesai. So sekarang ni kita nak test connection untuk VLAN yang lain pula. Of course yang ni dia punya okay lah kan. Kita test sini, kita delete dulu. Kita test ni ke sini. Yang ini berapa? VLAN 3, 5. VLAN 5 kita ubah dulu VLAN 3 patutnya 5. Okay, 3 3. So okay, kita balik semula 3. Kita ping daripada sini ke sini. Ini berapa? VLAN 3 kan, dia punya address dia 3.1. So then dia punya apa? Fail. There must be something wrong dekat sini. Dekat ni kita fast forwardkan dia. Nama dia lain Okay, kita taruh nama dia lain. Kita adjust nama dia. VLAN huruf besar kan? VLAN 3. Okay, right. Kita try lagi sekali. Yang sebelah sini okey tak? Config VLAN 0003. Okey, VLAN 3. Okey, kita try fast forwardkan dia, and then kita test ping. Okay, kalau kita nak ping daripada sini pun boleh juga. Pergi CLI,
kita nak ping Control C Control Z tu dia terus habis ke atas. Jadi ping tak boleh lagi. Ini kena bagi port dulu baru bagi. Okey, so sini sini kita nak ping dekat sini lah. In progress. Fail lagi. Kenapa? Check dulu. Sekarang bilan 3 dia up ke tak ni? 23. Bilan 23 dah up. Bilan 3. Oh, dekat dia punya tu belum ni lagi. Port ni belum lagi. Port 3 belum lagi. Nampak kan? Port 3 1 bilan 1. Okay, so kita kena buat dia bilan 3. Okay, port 3 ni bilan 3. Okay, bilan 3. Okay, sebelah sini pun sama juga. Ni port 3 ni bilan berapa ni? Port 3. Ni port 3 ke port apa? Port 3 kan? Fast forward. Port 3 bilan 3, port 23 bilan 3. Okey dah. So then kita fast forward kan and then test lagi. Okey, daripada sini ke sini. Tadi okey, nampak success. So yang ini dedicated. Sekarang untuk yang lain pula, yang ini LAN 1 kan? 1.2. Sini LAN 2. Kita nak yang LAN 2. Ni kita belum set lagi. Kita letak 3 lah. Yang ini 192.168 dot berapa? 2.3. Okay. So ni 2.3. Okay. 2 3 3/24. Sini ini 2.16, ni 3, ni 1/24. Okay, kita test antara sini dengan sini. Okey, yang sama nak test. Tapi dekat sini ni port dia fast internet 1, masih port 1 lagi. Okey. Sini adalah port dia fast internet 4, port 4 masih VLAN 1. Dia sebab dia bukan untuk VLAN, patutnya VLAN 2 lah kan. Kita taruh VLAN 2. Kita create VLAN 2. VLAN 2 dah ada. Okay. And then kita create VLAN 2 lagi satu sebelah sana. Sini VLAN 2. VLAN 2. Okay. So VLAN 2. Sini VLAN 1. Betulkan dia punya nama dia. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak tu? Okay, boleh. So sekarang ni dia port dia kat sini. Port dia untuk VLAN 2. Kenapa dia tu? Ni port dia ialah port 4. Port 4. Kita punya port 4 ni kita bagi dekat VLAN 2. Okay, port 4 kita bagi dekat VLAN 2. VLAN 2. Oh, dia punya tapi tak apalah, nama je. Okay. Sebelah sini pun port 4. Port 1. Kita ambil yang ini, port 1. Port 1 dia adalah VLAN 2. VLAN 2 Kita betulkan yang ni, dia punya tu dia. Dia punya nama dia. Okay. So sekarang kita nak test ping dia. Okay. Barat dia tak boleh lah kan. Okay. Kita ping kan. Ni dengan ni. Fail kan? Lagi sekali. Fail kan? Okay. So maksudnya apa betul? Yang ini bila kita bagi dedicated punya VLAN, kita buat lagi satu. Kita buat lagi satu khusus untuk VLAN 2. Kita ambil port 5 dengan port 5 dedicated. Yang port 5 dekat sini kita bagi VLAN 2. Port 5. Okay. Sini VLAN 2. Okay. Sini port 5 untuk VLAN 2. Okay. Dan kita fast forwardkan.
sampai dia hijau. So sekarang kita test. Tadi fail kan? So sekarang kita test sini pergi dekat sini. Sekarang success ke fail? So betul kita ada ni dedicated punya bridge. Dedicated bridge. Ni nama dia bridging. Satu lagi kita nak buat trunking. Okay, trunking. So sekarang untuk trunking kita tak perlu banyak-banyak ni. So kita delete lah trunk ni, ada banyak bridge ni. Kita guna satu je. Yang ini saja. Yang ini kita kena fast internet 23 kan. So yang ni kita jadikan dia trunk. 23 kita jadikan dia trunk. Ni trunk. Kalau trunk tu maknanya semua VLAN dia akan dapat. Ni nampak 3 je kan. Bila kita jadi trunk, okay, dia akan dapat semua sekali. Dia bukan ni sajalah. Kita off kan, kita on kan. And then kita tengok. Yang ini pun sama juga. Kita jadikan dia terang 23. Okay. Kita off kan, kita on kan. Bila kita off tadi dia jadi terang tak? Ke dia dah tukar balik jadi? Okay. Dia dah tukar 1 sehingga 1005. Okay. Yang sebelah pun sama juga, yang sebelah sini pun sama juga. Dia dah tukar jadi semua sekali. 1 hingga, maknanya semua VLAN dia boleh lalu dekat situ. So sekarang kita fast forward kan, bagi dia hijau. Okay, and then kita test. Tadi first dekat sini kan, pergi dekat sini, sukses kan? Nampak kan sukses? Okay, boleh nampak? Sini ke sini, sukses kan? Okay, dan yang dekat sini pula, dekat sini, sukses kan? So dua-dua boleh, maknanya semua boleh. Biasa sekarang ni apa lagi? Dah habis dah. So sekarang awak buat yang ini, just continue je. Untuk setiap ni LAN to B, LAN A dan LAN C, awak super awak interconnect kan menggunakan trunk. Trunk ni bagi dia tu. Tapi yang ini ni LAN masing-masing lah. Cuma dekat sini awak nak bagi server ni untuk supaya semua LAN ni boleh akses. Saya dah tunjuk tadi kan macam cara buat. Okay, cara yang paling simple adalah tukarkan dia punya IP address. Okay, ataupun kena pakai multi-layered switch. Okay, so multi-layered switch. So untuk multi-layered switch, yang ini dekat sini kan, multi-layered switch. VLAN configuration. Ini sambungan lagi ni, basic switch configuration. VLAN dah buat dah kan? Sekarang dah buat. Oh, yang ni LED 5. Kita sekarang buat LED 5 yang kita buat network, computer network Telkom. Ini bila punya ni? 2017 kita tak nak yang ni. 2018 kita nak 2018 computer network. Ni 2018 So saya just copy je, saya masukkan dekat sini. PBL punya exercise PBL exercise. So kita guna PBL ni. So saya just copy je yang ni. Control C, lepas tu saya masukkan dekat dalam sini new post ni. So dah boleh dapat lah. Okay. PBL exercise PBL exercise. Cuba tengok dia letak. Okay. So first punya
PBL is a replacement lab 5, PBL 2 for lab 6, and so on. So in group relaxation marks will be given when you have demos but demonstration lah. Kena present kat saya, demo or present lah. Solution successfully, the solution lah, the PBL solution. Click the following links. Okay, so first PBL 1. Yang ini ganti kepada lab 5. Yang ini ada routing tak ni? Oh, tak ada. Belum ada routing lagi. Ini masih VLAN dia ada. Ni masih VLAN lagi. Masih VLAN. Tengok PBL 2. Mana bendanya? PBL 2. Tak ada juga. PBL 3. Yang ini apa ni? Masih trunking lagi. Masih trunking. Oh, yang ini server. Yang ini server. Server switch. Domain server. Switch server. Dia ada 3 switch. Satu dijadikan server, yang lain semua ikut. Automatically dia tu configure. Main configuration. Ini belum lagi. Dekat sini buat apa pergi dekat situ, nak pergi kat sini je. PBL 3. Nah ini dia dah router dah. Oh, tak ada dekat sini. Yang ada dekat mana? Dekat awak punya tu. Dekat awak punya assignment rasanya. Dekat assignment. Assignment 2. Bukan ni. Assignment 1. Assignment 1. Dalam assignment 1. Assignment 1. Dah pukul 10 dah. Ni assignment 1 bawah. Ni assignment 1. Okay. So cara dia ialah, nanti saya tunjukkan dia punya tu dia. Saya tunjukkan dia punya tu YouTube. Dekat dalam YouTube saya bagi link dia, macam mana nak create. Simple je. Dia pakai KA ni. Jadi kan semua lab boleh access server juga. Ya. SM3 dekat YouTube. Saya linkkan. Saya kena tutup dulu lah. Dia recording. Okay.